بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni dan juga sentiasa menonton untuk memberi semangat pada akak. Hari ini akak akan ceritakan satu kisah yang dikongsikan oleh seorang subscriber dan hari ini akak akan sampaikan kisah beliau yang kedua. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan kisah beliau. Akak teruskan dengan kisah beliau yang bertajuk Rumah Sewa. Beliau yang akak maksudkan dikenali sebagai Mastura. Mastura ni dia memang dah follow dengan Cengkeh Channel ni dah sekian lama dan dia memang dah khatam dengan kisah-kisah dari Cengkeh Channel. Okey, akak teruskan dengan kisah beliau. Ceritanya akak macam ni. Mastura dia mulakan cerita pada tahun 2016. Masa tu Mastura dan suami dia dah berkahwin selama 7 tahun, iaitu dari 2016 sehingga 2023. Nama suami Mastura ni Zahar. Mereka ni tinggal di Kapar, Klang. Di awal perkahwinan mereka tak duduk bersama tau. Selama seminggu lah mereka tu tak duduk bersama. Suami Mastura ni dia duduk dekat rumah keluarga dia. Dan Mastura pula dia duduk dekat rumah keluarga dia, kat rumah bapa masing-masing lah. Tiap-tiap malam dia memang akan tidur di rumah Mastura. Jarak rumah bapa suami dia ni dengan bapa Mastura lebih kurang dalam 500 meter sahaja. Jadi Mastura dia berbincang dengan suami dia bahawa mereka akan cari rumah sewa juga. Kebetulan masa tu Pakcik Mastura ada bagi cadangan untuk mereka sewa di tempat dia menyewa dulu. Kebetulan masa tu Pakcik Mastura ni ada bagi cadangan untuk mereka tu sewa di tempat pakcik dia menyewa sebelum tu. Dan dia dah 3 bulan berpindah dari rumah sewa tersebut. Dan dia bagi kepada Mastura cadangan untuk menyewa dekat situ sebab rumah sewa kat situ paling murah. Berharga cuma RM320 sahaja. Rumah tu ada 2 bilik dan ada 1 bilik air. Rumah sewa tu pula dekat dengan rumah mak ayah Mastura ni. So, senanglah untuk Mastura selalu nak balik ke rumah mak dia, nak tengok family dia. Okey, sebelum masuk, suami Mastura ada buat pembersihan sikit dan proses untuk mengecat, buat macam-macam lah persiapan untuk masuk rumah baru kan, walaupun rumah sewa. Jadi mereka belilah barang-barang perabot macam peti ais, barang-barang dapur. Suami Mastura awalnya dia tak perasan tau apa-apa dekat situ. Memang dia tak perasan apa pun. Bila suami dia ada berkata semasa dia duk mengecat dekat luar rumah, tiba-tiba sebelah dia ada ular tedung hitam tengah duduk betul-betul dekat sebelah dia, dekat dengan kaki dia. Jadi suami Mastura ni terkejut. Lepas tu dia melompat. Lepas tu ular tu pun pergi. Nasib baik ular tu tak ngap dia. Seminggu selepas pindah, kebetulan masa tu suami Mastura ni kerja malam. Sebabkan suami dia kena kerja dalam 3 shift, jadi time tu memang turn dia untuk malam lah. Kebetulan masa tu dia bekerja malam pukul 11 malam sampai 7 pagi. Malam tu Mastura dia kena tidur seorang diri je dekat rumah. Selepas suami dia pergi kerja pukul 10 malam, Mastura dia siap-siap lah nak pergi ke bilik tidur dia. Dia nak tidur tapi dia tengok telefon. Sampailah dia terlelap sebelum dia betul-betul nak terlena. Tiba-tiba masa dia tengah tertidur tu, terlelap kan, selimut Mastura direntak tau. Mastura terkejut.
Dan dia pun terbangunlah. Mastura dia ambil balik semula selimut yang jatuh. Bila dah direntap tu, dia terjatuh. Dia ambil balik. Masa dia nak ambil semula selimut yang jatuh tu, Mastura terperasan tau. Ada kelibat hitam dekat depan pintu bilik dia. Jadi Mastura pun dia nak tidur semula lah lepas tu. Sebelum dia nak tidur semula tu, dia sempat cakap dengan makhluk tu, "Jangan kacau aku. Aku duduk sini hanya menyewa je." Jadi selesai untuk malam tersebut. Esoknya, selepas dia balik kerja, Mastura dia lepaklah dulu dekat rumah mak dia sebelum dia nak balik ke rumah. Sebab Mastura ni dia kerja juga tau. Jadi Mastura ni dia ceritalah dengan mak dia. Mak dia cakap ada satu kawan dia cerita dengan dia sebelum Mastura ni pindah dekat rumah sewa tu. Kalau waktu malam, kawan dia ada nampak ada makcik rockers. Makcik rockers apa Akak pun ingat lupa. Makcik rockers kat Punti kan? Sedang menggendong bayi, duduk betul-betul depan pintu rumah sewa Mastura. Kawan mak Mastura ni dia bercerita kepada mak Mastura sebabnya dia tahu Mastura ni anak nazim masjid dan dia kenal dengan mak ayah Mastura. Sebab itulah dia datang bertandang dekat rumah mak Mastura, kemudian dia berceritalah dengan mak Mastura. Jadi Mastura katalah dengan mak dia, "Kenapalah tak cerita terus je dekat saya tentang perkara tu?" Jadi mak Mastura boleh kata, "Mak tak nak kau takut. Mak cakap, janganlah takut. Allah yang menguasai alam." Jadi Mastura pun diam je lah. Dan Mastura duduk dekat rumah sewa tu macam biasa je. Dia tak adalah takut dan mak nasihat macam tu kan. Tapi memang Mastura dia kerap diganggu ketika dia duduk kat situ. Dia ada dengar tau bunyi pintu bilik depan terbuka masa dia tengah duduk sorang-sorang tengok TV. Tiba-tiba tengah khusyuk ni tengok TV. Tiba-tiba pintu terbuka. Dah apa hal? Siapa pula yang buka? Pada mulanya Mastura ingatkan angin kot tiup pintu tu. Biasalah, standard lah angin. Jadi Mastura dia hanya diamkan diri dia, diamkan perkara tersebut. Dan Mastura juga kerap diganggu pilih air sinki terbuka sendiri. Tiba-tiba je. Tak ada orang pun dekat dapur. Tapi terbuka sendiri. Kerap jugalah Mastura dia bangun. Dia pergi tutupkan pilih air tu. Dia tutup, terbuka. Dia tutup, terbuka. Mastura dia hanya biarkan perkara tu nak main-main macam tu je. Sebab dia malas tau nak layan. Dan suami Mastura ni dia suka lepak dekat belakang rumah sorang-sorang sampai pukul 1 pagi. Lepas dia balik kerja pukul 11 malam, dia akan lepak lah dekat situ. Itu memang pot dia. Sebab masa tu dia kerja 3 petang sampai 11 malam. Jadi selepas balik daripada kerja, dia memang jenis tak masuk rumah terus. Dia memang lepak ke belakang. Lepas makan, dia pun pergilah merokok apa semua dekat luar. Sebab Mastura dah bagi tahu dia yang Mastura ni tak suka orang hisap rokok dalam rumah. Betul. Tiba-tiba dia dah tak lepak dah sampai pukul 1 pagi selepas tu. Tak tahulah kenapa. Mastura pun pelik lah. Rupanya suami Mastura ni dia bercerita dengan jiran Mastura. Nama dia Boboy. Yang dia ada nampak tau kakak rockers si Punti tu lah. Dia terus lari masuk dalam rumah dan sejak dari kejadian tu dia dah tak lepak lagi dekat belakang rumah sampai pukul 1 pagi. Lepas dia hisap rokok, dia terus masuk dalam rumah. Tapi pada masa ni mereka belum ada anak lagi. Nasib baik. Beberapa bulan mereka duduk kat situ, Mastura pun disahkan mengandung kali yang kedua. Sebab kandungan dia yang pertama gugur. Dia tak ada rezeki lah time tu. Semasa tempoh dia mengandung tu, peristiwa yang sama kerap juga berlaku. Bunyi pilih air, bunyi pintu depan terbuka sendiri. Itu memang mereka dah biasa tau. Jadi Mastura dia biarkan je. Dia tak nak layan. Lantak kau lah. Suatu hari Mastura dia bawa lah sepupu dia masuk ke rumah tu. Dia bawa anak buah dia sekali. Masa dia bawa anak buah dia tu, anak buah dia ni tak nak turun. Asyik nak berdukung je. Lepas tu menangis je. Mastura pun tak tahulah kenapa jadi macam tu. Lepas mereka tu balik,
dia pun, mereka ni lah call Mastura. Mereka ni cakap, "Mak," dia panggilkan Mastura ni Mak, yang anak-anak saudara dia tu. Dia cakap dia ada nampak perempuan berbaju putih lalu dekat luar tingkap, dekat ruang tamu rumah Mastura. Sebab itulah anak buah dia ni, nama dia Syarif, menangis je, nak berdukung je. Mastura katalah dengan si Syarif ni, Mastura mana tahu, sebab Mastura tak nampak tau. Dia tak nampak pun kelibat yang anak buah dia tu bagi tahu. Pernahlah sekali Mastura ni cuti lah sebab tangan dia bengkak. Tengah hari tu, masa dia tengah nak buang sampah, Mastura ada nampak burung hantu besar. Saiz dia memang besar. Jadi burung hantu tu pandangkan tepat ke arah Mastura dengan mata yang membulat. Dia tenungkan Mastura. Bila Mastura toleh lagi sekali, burung hantu tu dah tak ada, dah hilang. Jadi Mastura pun berceritalah dengan suami dia. Dia kata itu memang ada. Suami dia tak nafikan tau, memang ada. Dan suami dia pernah nampak, memang sekali fikir macam tak logik. Mana ada burung hantu datang tengah hari dalam pukul 12 tengah hari macam tu. Tak masuk di akal lah, burung hantu biasa kan malam. Memang dekat belakang rumah sewa mereka tu hutan. Tapi tak pernah lah nampak burung hantu terbeliak, mata dia macam nak makan orang, menakutkan tu, datang pula di siang hari. Itulah malas nak bercerita dengan suami Mastura ni sebab hal-hal yang macam tu dia suka ambil benda tu macam remeh tau. Macam biasalah, tak ada apa, burung hantu je, dia datang je, dia bukan buat apa pun. Walaupun dia sendiri pun memang dah nampak dah benda tu. Dia memang dah kena dengan kakak Rockers tu kan. Tapi dia, it's okay, tak ada apa. Sampailah Mastura ni dia nak bersalin dalam bulan 1 September 2017. 1 September 2017. Yang ni betul. Masa tu Hari Raya Haji. Memang hari pertama Hari Raya Haji tu hari dia bersalin. Tapi anak Mastura berada dekat NICU dan Mastura dibenarkan balik walaupun masa tu keadaan anak Mastura agak kritikal jugalah. Sebab masa tu jantung anak Mastura ni laju. Jadi Mastura hanya mampu berdoa semoga anak dia tu sihat-sihat je, cepat boleh keluar hospital. Masa dekat rumah, Mastura dipanggil lah seorang tukang urut. Nak urut bersalin kan. Tiba-tiba Mastura dengan tukang urut tu namanya Cik Yah. Lepas tu dia macam Mastura ni macam ingat-ingat lupa lah nama dia, tapi lebih kurang macam tu lah. Mereka ni ada dengar suara bayi menangis tau. Hanya Mastura dengan tukang urut Cik Yah tu lah yang dengar kan bayi menangis. Padahal mak mertua Mastura ada sekali temankan Mastura masa tu, yang jagakan Mastura dalam pantang masa tu. Tapi mak mertua Mastura tak dengar. Dia tanyalah, sini ada bayi tak? Dekat area rumah Mastura ni ada tak? Sebab baby Mastura kan berada dekat NICU. Agak tak normal, tak logik lah kalau ada suara baby sedangkan berdekatan dengan rumah mereka tu tak ada baby tau. Jadi Mastura cakap, mana ada rumah sewa selain pada rumah sewa dia kat tanah lot tu. Dah tanah lot, memang dia je lah seketa kat situ. Depan rumah Mastura, anak dia dah besar-besar. Ada rumah, tapi itulah, anak dah besar semua. Dan semua anak dia tu memang tak ada yang kecil-kecil. Rumah tepi tanah lot kan ada juga rumah tepi tapi jauh lah sikit. Bujang, mana ada anak, mana ada baby. Rumah sebelah sana, Cina kat sana anak-anak dia umur semua seingat Mastura atas pada 5 tahun. Macam mana Mastura boleh tahu anak-anak Cina tu atas pada 5 tahun? Sebab anak-anak Cina tu selalu main tepi rumah Mastura. Memang selalu nampak Sebab itulah Mastura tahu masa dia buang sampah dia selalu nampak lah itu anak Cina tu main-main seronok. Dia selalu tanya, mana ada adik baby? Tak ada. Jadinya tukang urut tu, dia pun bila dengar macam tu dia rasa takut tau. Cepat-cepat dia urut cepat macam tu. Lepas tu dia lari. Sebab masa tu hari last dah dia tu datang mengurut Mastura. Malam tu Mastura kena lagi dalam pukul 3 pagi. Jadi masa tu Mastura ada dengar suara suami dia bagi salam dan panggilkan Mastura, awak
Padahal suami dia kerja malam pukul 11 malam sampai 7 pagi. Sepatutnya bukan suami dia lah, sebab suami dia memang tak balik tau selain pada waktu kerja. Jadi Mastura, dia tengok jam masa tu pukul 3 pagi. Dia ingat sangat. 3 pagi tepat. Jadi Mastura dia buat tak layan dan dia teruskan tidur. Esoknya Mastura tanyalah dengan mak mertua dia yang berada dekat rumah tu. Mak mertua dia dengar ke tak orang bagi salam, dengar ke tak dia panggil Mastura. Tapi mak mertua dia cakap tak ada dengar apa-apa pun. Mastura tanya dia sebab dia telinga yang agak sensitif. Mak mertua dia ni memang telinga dia boleh dengar kepada bunyi-bunyi yang slow pun dia boleh dengar. Bunyi angin pun dia boleh dengar tau. Tapi malam tu pelik lah, hanya Mastura sahaja yang boleh dengar orang bagi salam, orang panggil nama dia. Suara tu macam suami dia. Mastura cuma biarkan sahaja. Sebabnya dalam fikiran Mastura, dia hanya fikir anak dia dekat NICU. Jadi anak dia memang berada di situ dalam keadaan yang elok-elok je. Esoknya suami balik dari kerja, mandi-mandi semua, mereka semua pergi ke hospital untuk jenguk baby dia. Kalau Mastura ni mengalami masalah macam gangguan apa semua, Mastura tak dapat nak kuatkan diri dia untuk tengok anak dia kat NICU. Jadi dia kuatkan semangat dia. Setiap kali Mastura jengukkan baby dia, dia mesti bagi penguat semangat lah kepada Mastura supaya Mastura ni jangan ambil pot dengan apa yang berlaku dekat rumah. Dia kena juga struggle juga sebab yang ada di depan dia dekat ICU adalah anak dia, baby dia yang sedang bertarung dengan masalah yang sedang dilalui. Dan Mastura dia akan bacakan selawat, dia akan bacakan Al-Fatihah, 3 kul dan ayat kursi. Kemudian dia akan hembuskan ke tangan dia, lepas tu dia usapkan kepada kepala baby dia. Itulah penguat semangat untuk Mastura. Dia dah nampak dah perubahan pada baby dia dari masa ke semasa. Masa tu jantung dia dah semakin normal degupannya, alhamdulillah. Sampailah sebelum sehari anak Mastura meninggal dunia. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Doktor tak bagi Mastura sentuh anak dia sebab doktor pakar nak datang tengok. Mastura dengan suami Mastura tunggu dekat luar. Mastura tak dapat tengok dia masa tu dan tak dapat pegang dia, ya Allah. Lepas tu mereka datang lagi. Masa tu anak dah degupan jantung dia laju balik. Doktor kata 50-50 jangka hayat anak Mastura tu. 50-50 korang, apa perasaan seorang ibu dengan ayah? Balik dari hospital, Mastura diam. Tiba-tiba suami dia bersuara, lepaskanlah anak tu. Kalau doktor dah cakap macam tu, jangan tak redha pula. Kesian dekat anak tu. Jadi Mastura dia terdiam. Dan tiba-tiba mulut Mastura dia berkata, kalau dia nak pergi, dia kena pergi atas pangkuan Mastura. Malam tu doktor call kata anak dia dalam keadaan kritikal. Jadi Mastura dia terus bergerak pergi ke hospital dengan suami dia. Suami dia balik dan siap-siap mandi semua, barulah mereka tu bergerak dari rumah pergi hospital. Tapi Allah lebih sayangkan kepada anak Mastura. Anak dia meninggal di pangkuan dia. Mastura sempat cakap tau dengan baby tu, Mama lepaskan awak, Mama lepaskan awak. Terus dia meninggal. Alhamdulillah urusan jenazah semua dipermudahkan. Anak Mastura cuma hidup selama 7 hari saja. Tapi Mastura reda, Mastura anggap semua tu ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mastura nak bagi yang terbaik dari yang tu, tapi dia tak mampu. Lepas dari anak Mastura meninggal, macam-macam cerita keluar. Kawan baik Mastura nama dia Nadirah datang jengukkan Mastura. Dia cakaplah dengan Mastura, Mas, aku cerita kau jangan sedih tau. Dia kata anak si Mastura ni mungkin ada benda ambil. Jadi Mastura tanya kenapa. Lepas tu kawan dia cakap, sebelum anak kau meninggal, dia ada mimpi. Kawan Mastura tu lah ada mimpi. Dia datang rumah Mastura, dia nampak seorang perempuan sedang gendong baby. Lepas tu, dia tenung kawan Mastura tu dan dia macam marahkan pada kawan Mastura. Sebab datang dalam mimpi tu,
Jadi kawan Mastura ni dia takut. Dia pun terus balik, dia tak jadi. Tak jadi apa, tak tahulah. Tapi dia tak jangka lah bahawasanya anak Mastura ni meninggal. Lepas tu, adalah seorang lelaki Indonesia ni, dia datang jenguk rumah Mastura. Sebab mak mertua Mastura ni panggilkan dia. Tiba-tiba je dia kata, "Kak, yang ambil anak kakak ni, Kak Punti, yang ada dekat luar rumah ni." Padahal Mastura tak ada cerita pun dengan dia, lelaki tu. Lepas tu, dia tanya, "Ada garam kasar tak?" Kebetulan Mastura adalah simpan garam kasar. Tak sengaja, memang adalah kebetulan. Dia pun baling garam tu, dia minta kan, dia ambil garam tu, dia balingkan ke hutan. Tiba-tiba bunyi anjing tau. Bukan seekor, berpuluh-puluh ekor anjing lari bertempiaran. Pelik kan? Dekat kawasan rumah tu mana ada anjing? Padahal selama ni Mastura memang tak nampak seekor anjing pun dekat situ. Dekat kawasan yang dibalingkan garam tu. Masa dia balingkan garam tu pun memang tak ada nampak anjing langsung. Dan dia tanya dekat Mastura, "Kakak, rumah kakak ni banyak? Sebab dapur ni laluan dia keluar masuk." Ayat dia macam tu lah. Banyak. Apa yang banyak dia tak terangkan, tapi bunyi dia macam tu lah. Dan Mastura dia cakap lah dengan lelaki tu. Habis tu macam mana dong? Lepas tu dia cakap, "Tak apa kakak, saya alihkan dia pergi ke pokok pisang belakang rumah tu. Sebab dekat sana memang ada banyak pokok pisang yang masih hidup. Memang banyak lah kat situ." Dan dia tanya pada Mastura ni, "Kakak ada sini, ada tuan rumah punya yang jaga rumah." Tak silap Mastura, dia panggil Gundorowo. Macam tu. Dia kata, dia memang jaga rumah tersebut. Rupa-rupanya selama ni yang selalu buka pintu bilik depan tu, itulah dia yang digelarkan oleh lelaki tu Gundorowo. Itulah. Dan selalu sangat kelibat hitam yang Mastura biasa nampak tu memang Gundorowo dipanggilkan. Kalau korang tahu apa itu Gundorowo, please lah tolong komen. Sebab tu Kak Punti tu tak boleh masuk, hanya duduk depan pintu depan je. Sebabnya barang owner tu jaga. Faham tak maksud dia? Tapi lepas tu, Don tu, lelaki tu, dia kata dengan Mastura, kalau nak buang dia boleh. Tapi nak tahu dekat mana dia ada tanam keris kecil. Jadi Mastura cakap, Mastura tak tahu. Sebab Mastura sendiri baru je beberapa bulan duduk dekat situ. Tak sampai pun setahun. Jadi lelaki tu tak bolehlah nak tolongkan Mastura buangkan kepada benda tu. Memang benda tu menetap dekat situ dan rumah tetap dia dekat jamban tu. Sejak pada lelaki tu tolong dia, dah tak ada apa dah kejadian macam bilik air terbuka sendiri dah tak ada. Lepas tu pintu tiba-tiba terbuka, terkatup, dah tak ada dah. Alhamdulillah lah, syukur sangat. Bila time raya pula, tahun yang sama tau, Mastura ni dia bertandang lah ke rumah jiran dia. Rupanya jiran Mastura pun pernah terkena. Jiran Mastura ni dia nak buang sampah. Masa tu dah dekat dengan maghrib. Macam tu lah. Tiba-tiba ada orang tegur si jiran dia ni panggil, "Uit, uit, uit." Lepas tu jiran dia tengoklah belakang. Mana ada orang duk nguit-nguit kat belakang, memang tak ada. Dia lari. Lepas tu esoknya dia jadi demam panas tau. Lepas kejadian tu, jiran dia ni dah tak ada dah nak pergi buang sampah maghrib-maghrib. Hari tu memang dah tak ada dah. Dia dah bertobat dah. Macam tu. Sampailah beranak-anak kedua tu tak adalah sangat gangguan, cuma dengan bunyi atas atap ada benda berlari ketak. Tiba-tiba je. Tak logik tau kalau nak kata binatang lari ke apa semua, tapi memang jelas. Jadi Mastura dia just fikir positif. Musang kot, mungkin lah. Musang pandan yang sedang berlari-lari atas bumbung. Habis tu takkan nak fikir, Kak Punti berlari atas bumbung. Kan dia sendiri tak boleh duduk rumah tu. Jadi Mastura dia duduklah kat rumah tu sampai sekarang. Walaupun adalah juga gangguan sikit-sikit tu, biasalah bagi dia. Dia cakap macam tu. Kira Alhamdulillah dia kuat semangat. Mastura dia haraplah akak ni dapat bercerita kisah ni. Dia hanya ingin berkongsi dekat channel ini sahaja. Terima kasih sangat-sangat akak ucapkan kepada Mastura kerana sudi berkongsi cerita ini. Terima kasih Mastura.
Sekian saja perkongsian dari Mastura. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Terima kasih sekali lagi kepada Mastura atas perkongsian yang menarik ini. Baik korang, Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Jangan lupa share cerita. Bye.